rawatan tertunggak bukan COVID-19 di hospital berkurangan 33.8% dalam tempoh singkat. Guru Kafa nikmati cuti bersalin allowance penuh berkuat kuasa 1 Januari lepas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam utama 9 pagi. Kes rawatan tertunggak bukan COVID-19 di Hospital Kerajaan berjaya dikurangkan sebanyak 33.8% dalam tempoh singkat. Ia hasil pelaksanaan pelbagai inisiatif termasuk pembedahan secara besar-besaran sejak akhir tahun lepas. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata sebelum ini terdapat 57,355 kes tertunggak bukan COVID-19 dilaporkan pada 30 September 2021. Sebahagian besarnya kes berasaskan surgikal. Namun jumlahnya dapat diturunkan kepada 37,963 kes pada 31 Disember 2021. Pengurangan kes tertunggak turut disumbang oleh pendekatan kementerian dalam melaksanakan penyumbeluaran perkhidmatan kepada hospital swasta serta pembukaan semula Dewan Bedah Elektif di Hospital Kerajaan secara berperingkat. Dalam perkembangan berasingan, Khairy berkata pemberian dos penggalak harian secara keseluruhan mula meningkat. Ia memandangkan ia merupakan langkah terbaik untuk memberi perlindungan terutama dalam situasi penularan varian Omicron yang pantas merebak ketika ini. Menerusi Twitter, beliau turut berkongsi peta liputan dos penggalak COVID-19 bagi Lembah Kelang dan Johor. Katanya, tumpuan perlu diberikan di kawasan liputan rendah terutamanya bagi kawasan pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor. Setakat Khamis lepas, 57% penduduk di Johor telah menerima suntikan dos penggalak. Sementara itu, prosedur operasi standard SOP PRU Dewan Negeri Johor ke-15 akan diumum dalam masa terdekat. Ketua Komunikasi Korporat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Muhammad Azlan Charles Abdullah berkata SOP berkenaan kini di peringkat akhir perbincangan sebelum dimuktamadkan. Yang akan keluarkan, dia akan mengumumkan pasal SOP itu ialah pihak SPR lah. Kita akan umumkan melalui kenyataan media akan dikeluarkan once kita dapat kelulusan daripada pihak-pihak berkenaan dalam kes ini seperti KKM, Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Muhammad Azlan Charles Abdullah. Calon Perikatan Nasional PN yang bakal bertanding dalam PRU Dewan Negeri Johor dijangka diumum minggu hadapan. Pengarah Jentera Pilihan Raya PN Johor, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, nama calon sudah disenaraikan dan sedang dimuktamadkan. Pembahagian kerusi juga sudah pun dibuat. Pemilihan calon melibatkan semua parti komponen. Cuma dari segi pemilihan siapa yang menjadi calon pada tiap-tiap DUN itu akan kita teliti dari segi semua rekod-rekod, criminal record, sama ada mereka ada masalah dengan lembaga hasil, semua itu baru kita umumkan. Datuk Seri Hamzah ditemui media selepas merasmikan program penyerahan kotak prihatin kepada Persatuan Pemandu Teksi di Johor Bahru. Kemudahan cuti bersalin dengan allowance penuh selama 60 hari diberi kepada guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa berkuat kuasa 1 Januari lepas. Menurut kenyataan Ketua Unit Komunikasi Korporat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim Zakarin Osman, kemudahan itu diberi sekali sepanjang tempoh kontrak lantikan semasa yang sedang berkuat kuasa. Ini selaras dengan penambahbaikan peraturan KAFA tahun 2022 yang memasukkan perkara berkaitan cuti bersalin berallowance selama 60 hari. Walaupun anda telah lengkap vaksinasi, amalan SOP tetap perlu diutamakan. Untuk perlindungan anda, Perlindungan semua, elak dijangkiti varian baharu. memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Memastikan keselamatan persekitaran hospital dan pekerja kesihatan. Lindung diri, lindung semua. Berita seterusnya.
Pelbagai inisiatif kerajaan untuk meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia membuahkan hasil. Ia dapat dilihat menerusi kadar pengangguran yang terus menurun kepada 4.2% pada akhir 2021. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata angka tersebut lebih rendah berbanding 5.3% yang dicatatkan pada Mei 2020. Keadaan itu juga menunjukkan asas kepada pemulihan ekonomi negara. Menerusi bajet 2021, kerajaan berjaya menjana hampir 560,000 peluang pekerjaan melepasi sasaran 500,000 yang ditetapkan. Program Desa Lestari berjaya melonjak pengupayaan komuniti dalam merancang dan menjayakan pelaksanaan projek pembangunan di kampung. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid berkata sejak diperkenalkan pada 2013, sebanyak 137 kampung di seluruh negara tersenarai dalam program berkenaan. Program tersebut bermatlamat memperkasa aktiviti ekonomi dan keusahawanan penduduk kampung melalui koperasi dengan membuka peluang pekerjaan baharu serta peluang peningkatan pendapatan kepada penduduk. Ia secara tidak langsung akan memajukan kampung yang menyertai program itu selain mengubah cara ke arah penggunaan teknologi digital serta kaedah lebih moden dan terkini dalam aktiviti ekonomi. Liputan internet 4G di kawasan berpenduduk di Sarawak dijangka mencapai 100% menjelang tahun depan. Ini dinyatakan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi. Berdasarkan maklumat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, sebanyak 82.86% dari kawasan berpenduduk di negeri itu sudah mendapat liputan tahap 4G pada tahun lepas. Bagi mencapai sasaran 100% liputan yang ditetapkan, sebanyak 636 menara baharu akan dibina bawah fasa pertama program Jalinan Digital Negara, Jendela. Projek penggantian dan pemasangan meter Sistem Input Volume SIV di Kelantan dijangka dapat memanfaatkan 175,000 pengguna di seluruh negeri apabila siap sepenuhnya awal tahun depan. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, projek bawah program Air Tidak Berhasil NRW Nasional pendekatan satu negeri Kelantan itu melibatkan dua pakej. Projek itu terdiri daripada penukaran meter pengguna, pembangunan sistem maklumat geografi GIS serta membaiki dan menukar tangki lama yang telah bocor dan rosak. Kita Kim jangka mula operasi saya berperingkat pada pertengahan tahun 2022 dan jangka siap sepenuhnya pada Januari 2023. Sejak projek penggantian perbaikan tangki siap, peningkatan kapasiti pastoran air kita meningkat sebanyak 31.2 juta liter dan akan beri manfaat kepada 175,000 pengguna. Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Santai dengan Luar radio. negara. Amerika Syarikat Ya, teman-teman. menangguhkan pemberian vaksin COVID-19 Pfizer dan BioNTech selama 2 bulan kepada kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 4 tahun. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA dalam pernyataannya memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak data sebelum perkara itu dapat direalisasikan. Antara perkara yang perlu diambil kira ialah keselamatan dan keberkesanannya. Sambil Sementara itu, santai, ribuan petugas Majlis baru Perbandaran perasan New nak York tengok bakal lori- kehilangan pekerjaan kerana tidak melengkapkan rosak suntikan terbiar. vaksin COVID-19 menjelang tarikh Sayang. akhir untuk berbuat demikian semalam. Datuk Bandar Eric Adams tidak berganjak dengan terbiar keputusan tersebut lori ni. walaupun Tak ada dibantah repair, tak ada pimpinan apa, Kesatuan terus Sekerja. sayang betul. Kira-kira 4,000 daripada Dia tokek 370,000 petugas Dia tak- masih dia tak belum ada mendapatkan apa. suntikan. Walaupun mewakili tidak sampai 1% Dia dah repair dia punya daripada lori. Sayang keseluruhan lori. petugas, namun Terbiar ia di merupakan tepi. pemberhentian Di dalam pekerja mana pun ada terbesar di kereta Amerika lah, Syarikat. lama. Adams akui ia akan Sayang. menjejaskan pentadbiran bandar tersebut. Arahan mewajibkan suntikan vaksin dikeluarkan Datuk Bandar terdahulu, Bill de Blasio. Seorang wartawan ditembak mati dalam insiden keganasan terbaru terhadap petugas media di selatan negeri Oaxaca, Mexico. Herbert Lopez, penulis bebas bagi Noticias Web, menerima pelbagai ugutan bunuh sejak tahun 2019. Menurut Peguam Negara, 2 suspek yang ada kaitan dengan kejadian tembakan tersebut berjaya diberkas. Lopez sebelum itu sering membuat laporan mengenai aktiviti politik dan salah guna kuasa oleh pemimpin kerajaan tempatan Rodolfo Francesco. Kira-kira 145 petugas media yang rata-rata wartawan terbunuh sepanjang tahun 2000 hingga 2021.
Akhir sekali bola sepak, kejuaraan Piala Sabah Maju Jaya SMJ yang bermula esok hingga 18 Februari berjaya menarik penyertaan 4 pasukan Liga Malaysia. 4 pasukan tersebut ialah Sabah FC, Kedah Darul Aman FC, Kelantan FC dan Sarawak United FC. Pengarah teknikal Sabah FC, Scott Olarencio berkata, kejohanan itu merupakan langkah proaktif Sabah FC untuk mengadakan perlawanan pramusim tanpa perlu keluar negeri atau negara. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak secara jumpa terus di PPV. Lindungilah diri untuk melindungi semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jalan ke depan teman-teman ya. Jalan-jalan ke depan sekejap, kita ambil video ke depan ya. Hujan pun masih turun. Kita jalan dulu, kita ambil video. Di kedai makan ini pun kosong orang, tiada orang. Itu baru satu helak sudah. Datang minum. Di langit cahaya bersinar. Ini bengkel teman-teman. Bengkel. Suasana. Kita bekerja dekat dengan bengkel. Ya. Dan bisa belum masuk bekerja lagi. Dari isi basah. Ini saya ambil video jarak jauh ini. Hujan masih turun sikit-sikit lah. Semua orang pun masih standby. Saya masih basah lagi. Tengok dicak. Belum boleh masih bekerja teman-teman. Saya pakai teman-teman.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam peringatan Anda. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik dan membantu kaum kerabat dan mencegah dari kemungkaran dan zalim dan melampaui batas. Allah menasihati. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera ya. Sampai sini video kali ini yang dikongsi saya. Ya. Sebab pagi ini masih standby ya di kongsian video ini. Adalah kerja. Boleh apa yang ya. Pada yang baru mengikuti perkembangan video di channel YouTube, jangan lupa like, share, subscribe, komen ya. Ya teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semua. Oke, bye bye, selamat pagi.